bual champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion bersama Casey Champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion bersama Casey Champion. Ya. Apa khabar semua? Kita berjumpa dalam Bual Champion pada malam ini. Bersama dengan saya, Casey. Kejap, saya nak tunjuk muka wajah saya dulu. Sebelum tu, saya nak kena tepi-tepikan barang. Tadi ada banyak barang kat belakang. Tadi off screen. Tapi tiba-tiba ada banyak barang. Kejap. Saya punya headphone punya kabel tersangkut. Tengoklah. Okey, Alhamdulillah. Jadi selamat berjumpa kembali dalam Bual Champion pada malam ini. Kita nak cakap tentang topik yang ingin saya bincangkan dengan anda untuk kita bersembang, untuk kita berikan pendapat pandangan berkenaan dengan pernahkah anda berhenti kerja, ya? Dan apa yang membuat anda berhenti kerja? Ini ada faktor-faktornya. Antaranya gaji tak naik. Bertahun Casey kerja sini. Kawan saya dah 4 kali naik gaji. Saya tak naik-naik gaji. Ya, mungkin kenapa agaknya. Jadi mungkin gaji tak naik. Yang seterusnya, kenapa berhenti kerja? Sebab environment, keadaan di dalam office agak negatif. Kawan-kawan kerja negatif sangat. Anda seorang yang mungkin tidaklah sama seperti mereka yang dalam office. Sentiasa ada gosip, dia cucuk dia cucuk dia ni, dia cucuk dia tu. Dan anda tengok ini satu environment yang anda rasa anda tak nak mungkin bekerja kerana terlalu negatif. Jadi anda buat keputusan walaupun gajinya selesa tapi anda tertekan di tempat kerja. Jadi anda pilih peluang untuk keluar daripada tempat kerja kerana kawan kerja negatif. Yang ketiga, bos tidak prihatin pilih kasih. Ini antara sebab yang berbahaya. Apabila kita bekerja ni, bos ni adalah kita punya tempat untuk kita sentiasa mendapatkan pendapat, pandangan, kita mengadu tentang kerja kita, kesusahan yang kita hadapi. Tapi apabila bos pilih kasih, kerja-kerja yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berat-berat, bila dapat benda-benda yang special, mungkin contohlah benda-benda special, awak tahu ramai orang suka outstation. Tapi bila outstation, dia akan pilih seorang, dua orang ni lah yang dia suka. Jadi bila outstation ni lazimnya kita akan dapat insentif kan, dapat duit insentif, daily insentif dan sebagainya. Ramailah nak income insentif dan nak pengalaman keluar negeri untuk bekerja, tapi oleh kerana bos pilih kasih macam itulah, ataupun bos yang tidak prihatin tu biasalah, bos tahu banyak kerja tapi bos tetap tambah lagi kerja sampaikan tahap anda dah tak boleh take it, anda tinggalkan tempat kerja. Yang keempat, dapat offer lebih baik, peluang yang lebih baik. Kadang-kadang orang tak offer tapi anda nampak ada peluang yang lebih baik, anda tinggalkan tempat kerja anda. Dan yang kelima, nak jaga anak. Itu antara sebab yang mana kita tahu sekarang ini memang popular. Nak jaga anak ataupun nak jaga mak bapak yang semakin hari semakin uzur, semakin kurang sihat. Dan yang terakhir, yang keenam, management tak bagus. Management tak bagus ni secara amnya, sistem di tempat kerja. Banyak benda yang ada hiccups lah. Mungkin claim anda nak claim tu asyik tak dapat, tak lepas. Kadang-kadang mungkin dari segi management anda ni, anda bersusah payah keluar, buat sesuatu, taxi claim pun tak boleh, dia tak kasih. Dia kata no claim, this one your money. Itu antara sebab lah. Jadi boleh kongsi dengan Casey pengalaman anda berhenti kerja. Kenapa agaknya? Apa yang menyebabkan anda berhenti kerja? Jadi tinggalkan komen-komen. Saya nak baca sekarang ni komen daripada anda para penonton Bual Champion pada malam ini. Dan mungkin ada di antara anda yang sekarang dah pun mula dapat merasakan, dapat menyesuaikan diri bila bekerja dari rumah. Bos dah tak ada, dah tak nampak bos. Anda pun dah tidak di bawah radar bos. Anda boleh buat kerja dengan senang. Anda tidak ada lagi kawan-kawan yang gosip. Sekejap datang kat meja anda, kau tengok tu, bukan main mesra lagi. Biarlah orang tu single, dia nak mesra, dia main pasal lah. Kan?
Jadi apa tu yang membuat anda, ya? Okey, kita nak tengok komen-komen yang ada di sini. Salam pada semua yang memberi salam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih pada semua. Ada yang ramai yang kata assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ini daripada Syais Jim, ya, Ngadiman Niamunum. Pernah Casey sebab bos ingat kita ni lembu. Wah, dia ketawa Ya. Itu maknanya bos dia beri kerja terlalu banyak sehingga kan dia tak boleh habis kerjanya lah. Okey. Selamat malam juga pada yang lain, ya. Yang ini Shi Rais. Management sucks, kata beliau. Oi, betul marah Jadi kalau boleh kongsilah sedikit sebanyak tentang kenapa anda berhenti kerja, ya. Dan selain daripada tu, kita ada juga kisah perkara yang buat saya resign number 3, 5 and 6. Oh, number 3, 5 and 6. Mari kita tengok. Number 3, bos tidak prihatin ataupun mungkin pilih kasih. Number 3, 5 is nak jaga anak, mak bapak. Dan number 6, management tak bagus. Itu dia. Jadi bila bab cakap tentang bab berhenti kerja ni, ramai yang tak tahu sebenarnya. Kalau tentang berhenti kerja ni, dia ada banyak sebab. Dia tak ada satu sebab. Kadang-kadang saya lupa nak masukkan, ya, antara sebab yang memang tak boleh dielakkan, antaranya adalah sebab kesihatan lah. Sebab kesihatan tu mungkin membuat seseorang itu berhenti kerja, kan? Tidak boleh meneruskan pekerjaan. Jadi sebab itulah seseorang itu berhenti daripada melakukan tugas. Jadi itu antara sebab yang mana yang diketengahkan, yang tidak saya ketengahkan. Sebab itu adalah antara sebab yang mungkin ramai tahulah. Kalau kurang sihat, dah sakit, dah tak boleh kerja, terpaksalah berhenti, kan. Jadi ada juga di sini Eddie Effendi, sebab kawan aura negatif lah Casey. Oh, kawannya aura negatif itulah. Kalau dapat kawan kerja yang dia gini tau. Kadang-kadang ni kalau kadang-kadang kita duduk, kita berbual-bual setakat sekali-sekala duduk, kan, macam kita geram dengan orang, kita luahkan perasaan. Saya rasa okey lah sekali-sekala untuk luahkan perasaan, rasa marah terhadap seseorang di tempat kerja. Kita pun kawan, kan, kita pun ada telinga untuk membantu dengar je lah, ya. Tapi janganlah kita mengiyakan. Kita dengar, dan kalau betul boleh kasih nasihat yang baik, kasih. Tapi kalau dia dah hari-hari datang, tak habis-habis, dia lagakan dia ni, dia lagakan dia tu, dan kemudian anda lihat dia depan kawan ni, depan kita dia punya baik, depan kita dia punya negatif terhadap kawan A tu. Kau tahu si A, aku geram lah, betul, menyampah aku dengan dia. Dahsyat dia punya marah lah. Tapi bila anda jumpa, nampak si A berjumpa dengan kawan Z yang dia tak happy, tiba-tiba dia macam baik lah. Macam dah, aku pun dah lama tak jumpa kau. Tiba-tiba dia berubah. Itu berbahaya. Orang seperti ini amat berbahaya, saudara. Ya. Seterusnya, yang ini, hi, hello kepada anda yang cakap hello dan hi. Ila M.A. Prasio, management problem. Usually bukan company yang problem tu dekat management. Nampak? Company okey, management yang menguruskan company itu sendiri lah, khususnya management ni yang ada masalah, ya. Mungkin anda tak tahu kenapa lah. Sebab gaji tak naik itu biasa, ya. Ada yang bekerja lama dan rasa gaji anda tak naik, dan mungkin tiba masanya lah, anda untuk bergerak dan mencari kerja yang baik, yang mana gaji lebih baik lagi lah. Mengikut apa yang saya ada terbaca, secara purata, seseorang graduan, daripada universiti, lazimnya mereka akan bekerja selama 2 tahun di sesebuah syarikat. Ya, dia permulaan syarikat tu, dia akan apply, dia akan kerja selama 2 tahun. Selepas 2 tahun dia menimba ilmu pengetahuan, dia akan tukar ke tempat kerja yang lain. Kerana apa agaknya? Daripada dapatan yang saya baca ni, daripada akhbar ni mengatakan, dalam masa 2 tahun, kalau anda kekal di tempat kerja yang sama, tahun depan gaji anda mungkin naik antara $200 lah, cakaplah $200 kan. Kalau di kerja yang sama, tempat yang sama ni, pengalaman dah ada, dah konon dah masuk 3 tahun berkhidmat, tapi gaji cuma naik $200. Tapi kalau anda letak jawatan dan anda pindah ke tempat kerja lain, anda boleh demand daripada 200 gaji kenaikan gaji itu, anda boleh demand dari $500 hingga $1,000. Jadi anda bayangkan, oleh kerana anda berpindah. Dan ini sering dilakukan oleh mereka yang
ingin ingin merubah dari segi pendapatan mereka lah, jumlah pendapatan, dan ada yang naik sampai $1,000. Kalau tidak berada tempat sama, $200-300 naik gaji. Jadi nampak perbezaan. Jadi sebab tu ada orang ni dia job hop 2 tahun sini, 2 tahun kerja sebelah, 2 tahun. Jadi bayangkan bila dia tukar kerja dengan ada kelaikan lah, dia akan naik gaji. Dia akan naik gaji. Jadi sebelum dia tukar kerja, lazimnya orang-orang individu ini akan buat research. Dia tak ada macam okay apply lah, tidak. Dia akan buat research, dia tengok company ini perlukan apakah kerja ataupun position yang diperlukan. Jadi dia tengok position yang dia ada sekarang ini, dan company ini perlukan seseorang. Kan lazimnya kalau syarikat yang cari mereka berpengalaman minimum 2 years experience. Sebab tu mereka bekerja 2 tahun. Jadi dari situ menimba ilmu, dan dari situlah mereka akan dinaikkan gaji. Kawan kerja negatif. Yang ini selalu kiriman. Kita baca daripada pengirim yang lain. Daripada sini, Haris Johar, job selalu ada kala that is the passion and or the job we want, tapi selalunya kita resign due to people, tak kira lah colleague ataupun management. Wearing socks wearing socks okay, bye bye, see you soon. And ada visitor nampaknya. Jadi mungkin boleh berkongsi dengan saya lah, kenapa agaknya anda berhenti kerja. Dan saudara, dalam kita bekerja ni, orang yang paling penting adalah, selain daripada management, adalah our direct supervisor, kita punya boss yang menjaga kemaslahatan dalam satu syarikat. Jadi kita dalam syarikat ni kita ada department, mungkin department HR, department mungkin R&D kan, sales, department mungkin engineering dan sebagainya. Jadi bos setiap department ni memainkan peranan penting. Kalau bos sendiri yang bekerja, dia hanya mementingkan KPI. Kita pun tahu kerja sekarang semua KPI, Key Performing Index. Sebab apa? Ini membantu syarikat-syarikat. Ini idea daripada Amerika sebenarnya. Key Performing Index ni, dia ada bell curve tau. Jadi, tak semua orang, bos kalau yang baik hati, kan, dia akan cakap, okey lah, semua orang gaji not bad lah. Dan ada yang lebih baik. Tak ada orang dapat negatif bonus. Negatif bonus maknanya tak dapat bonus lah. Jadi, oleh kerana itu, syarikat-syarikat ni mula mengadaptasi KPI. KPI ni kena tengok, kita sendiri kena jual diri tau. Nampak? Kita kena jual diri. Bos tak tahu kita buat kerja ni. Sebab tugas bos adalah untuk tahu kerja kita buat apa kan, apa yang kita dah buat. Tapi oleh kerana KPI ni, kita kena jual diri, kita kena letak dalam KPI kita, aku buat ni. Macam kira betul-betul jual diri lah. Dan orang lain akan jual diri, dan akhirnya bos akan menilai. Dan bos ni manusia. Apa yang kita cakap mungkin tidak sebesar apa yang kita buat. Daripada kita type tu kan, saya angkat contohlah, saya telah pun menaikkan nama syarikat dengan mendapatkan kontrak gini-gini. Dan kemudian orang lain pun sama kasih KPI yang sama. Dan sekarang bos ni nak menilai ni sekarang. Macam mana bos menilai? Adakah daripada KPI? Kalau KPI dua-dua sama, bagaimana? Daripada bos kan, secara peribadi aku suka dia ni lagi hardworking sikit. Is it fair to do that? Adakah ia adil dan saksama kalau bos anda melakukan pilihan pekerja KPI seperti yang dikatakan tadi kerana bos rapat dengan dia, bos selalu dalam kerja dia ni selalu pergi lunch dengan bos aku nampak selalu ada yang pandai, dia main peranan dia tahu bos dia memang lemah dari segi aspek yang mana dimartabatkan kalau yang lebih beralas lah betul lah, akan jadi gosip kalau engkau selalu keluar dengan bos, pergi makan dengan bos kan. Jadi macam mana kita nak tunjukkan yang kita ni adil? Susah, sebab kamu dah keluar dengan majikan ni pula, bos ni dah keluar dengan pekerja dan asyik berkepit. Dan dari situ dah tunjuk dah
unprofessionalism. Jadi sebagai bos ni, pada pandangan saya, kena ada had, ya, kena ada had dengan pergaulan di tempat kerja dengan anda punya orang bawahan. Ya, kalau tidak nanti akan timbul fitnah bila kena KPI dan anda kebetulan memang tahun tu anda berjaya, anda memang baik, tapi akan timbul fitnah lah. Orang cakap, ni bos ni lah, dia pilih kasih lah, dia selalu keluar makan ni semua. Dan begitulah keadaannya. Ya. Jadi sebagai bos ni, tanggungjawab berat. Tanggungjawab berat untuk menilai performance, kerja keras seseorang pekerja anda. Ya. Dia tak boleh berat sebelah, tak boleh pilih kasih. Dan saya, kalau tengok ada bos-bos yang pilih kasih ni, sedih lah. Kerana kesianlah orang-orang lain kerja keras tapi bos sayang pada orang yang tak buat kerja. Ada tak buat kerja relax. Tapi oleh kerana dia kaki angkat, bos jom lunch bos. Tak apa bos, saya belanja. Oh, hidup dia. Itulah Jadi inilah satu masalah berkenaan dengan pilih kasih ni saudara. Okey, seterusnya ialah boleh berkongsi lain juga nak jaga anak dan mak bapak. Itu saya rasa satu langkah yang susah untuk kita buat sebabnya kadang-kadang kita dah suka dengan kerjaya kita dan kita terpaksa tinggalkan kerjaya kita kerana nak jaga anak dengan jaga mak bapak. Dan ada syarikat ni bos dia terlampau baik, bos dia tahu kepentingan keluarga ni. Dia tahu I have a very good staff, I have a very good staff. Dia buat kerja, dia tak ada masalah. And then, dia harus tinggalkan kerja kerana dia nak jaga anak. Saya pernah membaca kes yang dikongsi melalui melalui laporan akhbar. Jadi, staff dia tinggalkan kerja, jaga anak. Bila anak dah besar, dia mula rasa macam nak kerja balik. Dia dapat masuk balik syarikat tu dan mula menjadi seorang pekerja, tapi dia tinggal mula daripada mana dia tinggalkan lah. Terus tak naik pangkat lah kan. Jadi itu antara benda yang susah lah kita nak dapat. Kita pun faham tak semua syarikat mampu melakukan perkara sedemikian, tapi ada yang mengutamakan. Ada pula yang staff ni seringkali sibuk. Kita tahu sebagai management ataupun sebagai bos, kita tahu dia ada mak yang sakit. Tapi kita pilih untuk tidak memahami. Tidak memahami, dia asyik ambil family care leave untuk hantar mak bapak pergi hospital kan. Lama-lama kelamaan dia macam asyik pergi ambil family care leave je. Dia tak boleh lah. KPI dia very very bad lah. Kalau itu yang menjadi penentu KPI seseorang, dan saya rasa anda bos yang tidak prihatin saudara. Okey, baca komen. Yang ini pula, bos tak ada, anak pula ada. Sekejap-sekejap tolong tekan keyboard. Fazli. Ini work from home Zules Eba, pilih kasih. Oh, kenapa? Sebab dia berhenti kerja di tempat kerja, pilih kasih. Itulah benda yang kita nak elak. Izyan Shazana Najuri, quit first job. Bos gatai. Bos gatai Second, VSS, volunteer resign, company downsize. Okey, jadi mungkin semoga anda dapat diketemukan pekerjaan yang lebih baik lagi lah Seterusnya komen-komen yang saya terima di sini. Sophie Ai, salam KC, salam. Saya pernah kerja dalam satu company offshore ni, kata beliau. Dah kerja 5 tahun Saya berhenti kerana first, gaji basic tak pernah naik. Second, manager perempuan, saya favoritism. Ada anak angkat dalam department saya. 3, supervisor, saya gerik punya kaki. Tapi ada kawan, dia join company sama department. Kawan dia buat ni department dah macam bapak dia beli department. Time kerja boleh cuci motor. Wow. Boleh cuci motor, masuk kerja suka hati dia. Boleh pergi scrap yard, cari barang motor dan repair motor dekat warehouse kita. Supervisor buat dek. Buat dek je. Dan yang keempat, gaji OT berkira. Ada manager cakap dia tak boleh bagi kita end year bonus pasal saya. Dan lagi seorang kawan kerja selalu banyak OT, kata beliau. Jadi itu antara kenapa Sophie Ai berhenti kerja. Wah, ni favoritism. Okey, terima kasih Sophie Ai kerana anda telah pun mengapungkan satu lagi poin. Ini berkenaan, selalu kita tadi cakap bos tak guna, bos pilih kasih. Dan satu lagi, ada kategori bos yang baik pula. Dia punya baik.
Masya Allah. Datang kerja, staff last minute nak ambil MC ke ambil cuti kan. Okey, boleh, tak apa. Asalkan kerja kau habis hari ni dan delegate kerja. Okey, boleh? Boleh. Bos gini, boleh. Bos gini, boleh. Tapi lama-kelamaan bos ni terlalu baik ni sampaikan pekerja pun pijak kepala bos. Ya? Yalah, terlalu baik dan kemudian bos ni get into trouble dengan management. Management akan tanya, kenapa kau buat gini Kenapa kau benarkan gini Jadi nampak tak? Kadang-kadang bila bos terlampau kuku besi, masalah untuk kita. Bos pula terlampau baik hati pun masalah juga untuk kita, untuk bos tu sendirilah. Jadi kadang-kadang kita harus pandai mengetahui, pandai melihat sebenarnya situasi lah. Kalau kita rasa tepuk dada tanya diri sendiri, adakah kita dah melampaui batas? Ya, kadang-kadang bos okey kita on all the way, asyik ambil leave, ambil MC, dan itu pun masalah bila bos okey. Itu satu lagi bukan saja pekerja bukan saja bos, pekerja pun sama juga. Yang ini, Harina Mas, akak pernah gaduh dengan bos perempuan sampai lempar my badge to her. Terus tak datang kerja sampai 2 minggu, sampai big boss call, akak suruh kerja balik. Nampak? Kadang-kadang bergaduh tu, kalau management yang betul, dia akan selidik lah kan. Dia tak akan dengar satu pihak daripada bos. Masalahnya ni, dalam pekerjaan dia ada hierarki tau. Dia ada bos paling besar, kemudian dia ada bawah punya bos, department bos, dan dia ada supervisor. Jadi supervisor, kalau bos department ni tanya supervisor akan cakap, okay, everything okay except for satu. Jadi kalau sebagai department boss ni, awak selalu dengar cakap supervisor, maknanya awak tak buat kerja. Sometimes the department boss, the big boss need to go down, perlu pergi ke bawah untuk tengok keadaan sebenarnya dan untuk tanya secara individu. Kalau awak depend on supervisor, kadang-kadang boleh jadi favoritism yang berlarutan, dan kadang-kadang anda sendiri tak tahu, anda hanya dapat informasi daripada supervisor dan anda kemungkinan akan kehilangan pekerja-pekerja yang baik, yang telah pun membantu syarikat anda sebenarnya. Oleh kerana supervisor tak bagus, pilih kasih, tak bawa kerja kan. Jadi yang orang yang bagus ni tengok, dia ni aku minta ni, dia ni yang dapat, dia ni gini, habislah kena tinggal kerja. Seterusnya, yang ini Lan Ahmad, dah sedap gaji naik, dah committed sekali kena potong awal tahun. Bos pula tekan, siapa tak tahan boleh belah. Pasal nak tendang tak boleh, tak ada alasan. Zaman sekarang dah tak payah nak loyal to a company dan tak payah nak terlalu committed sangat. Nanti menyesal. Selalunya lembu punya susu, sapi dapat nama. Yang ini, Adis Adith, katanya kawan and management entah apa-apa lah Kisi. Sebab itulah beliau berhenti kerja. Okey. Yang ini Zira Z. Hai Kisi dan semua. Saya dah lama kerja on time on target. Best, everything is awesome. Kan? Tapi kerja on time on target ni pun ada jugalah kepayahan dia kan. Ada juga benda-benda, sebab kalau on time on target sendiri malas nak bangun, tak ada orang push, habislah Jadi anda juga harus menjadi seorang yang disiplin. Kalau tak disiplin, tak boleh kerja on time on target. Macam pemandu Grab kan, setiap hari kena drive. Tapi kalau setiap hari nak drive, alamak hari ni malas tak payah. Hari-hari sewa jalan bro. Siapa nak bayar ni sewa? Jadi kalau pemandu Grab Food, rider Grab Food, tak kerja tak ada makan lah. Jadi kalau nak kerja on time on target tu boleh, bukan satu perkara yang senang sebab gaji anda ni tertakluk kepada kerja keras anda kan. Kalau anda kerja keras, walaupun anda kerja keras, anda tak kerja tak dapat duit lah. Dan kalau kerja lebih keras, anda pandai menyimpan, menabung, dan dari situ dapat lihatlah perbezaannya. Okey, yang ini Alin Aziz. Salam Kesi. Tahun lalu saya diuji, anak saya tak sihat dan mak saya disahkan koma gagal jantung. Ya Allah. Salam takziah Jadi saya terpaksa kerap ambil cuti untuk uruskan hal keluarga. Bos saya faham dengan keadaan saya. Tapi ada rakan sekerja hasut bos saya supaya berhentikan saya. Murung sekejap saya.
Tapi Alhamdulillah, rezeki masih milik saya. Saya masih bekerja di company yang sama. Tak apalah. Ini satu perkara yang hasut ni pun membahaya juga dekat kerja ni. Oh, dekat kerja. Ya Allah. Zaman moden ni pun hasut-hasut ni. Seram. Dia punya hasut. Oi, bisikan syaitan. Dia punya bisikan hasut-hasut ni membahaya lah. Itulah kalau anda Alin Aziz buat keputusan jaga mak, jaga anak kan. Kalau Allah tengok memang niat tu dah jatuhkan untuk jaga ibu dan ayah, insya-Allah Allah akan terus kekalkan. Ataupun kalau anda dibentikan kerja kerana Allah rasa tugas anda tu lebih baik untuk berada di rumah menjaga ibu dan yes. Wah? Oli and Friends. Oh ya, Oli and Friends. Okey. Dia tengok kartun. Dia macam show off lah. Tengah tengok kartun ni ayah. Okey, seterusnya. Nuri Rahim. Katanya, saya berhenti kerja sebab anak pertama tak serasi dengan child care center. Kasihan, korbankan kerjaya yang diimpikan. Ya Allah. Ingat, pengorbanan tu tidak sia-sia. Ada ganjarannya kalau kita buat demi keluarga, demi anak, demi mak dengan bapa. Ingat, jangan. Begitulah keadaannya. Kalau kita dah jatuh niat, kita buat sesuatu untuk keluarga kita, rezeki tu ada. InsyaAllah. Tunggulah. Kadang-kadang rezeki tu bukan dari segi macam, saya dah tinggalkan kerja saya. Dulu gaji saya 6,000 ke si. 6,000 ke si gaji saya. Saya dah tinggalkan dah nak jaga anak. Kan? Tapi anda rasa sekarang saya dah tak ada gaji. Kemungkinan sekarang ini hidup anda tak perasan tapi lebih bahagia tau. Anda ada time sendiri, duduk dengan anak-anak kan. Stres tu biasalah. Dekat kerja kalau awak kerja pun stres. Stres dengan anak-anak pun sama juga. Itu part and parcel untuk jaga anak lah. Pengalaman. Okey. Yang ini, Waalaikumsalam pada yang beri salam. Yazid Mok kata tukar management pun boleh buat kita berhenti kerja, kata Yazid. Itu dia. Best offer Ervan Adrian Winata. Best offer, but when you start new job, that means you start from beginning and will never gain any position, kata beliau. Okey, betul. Kalau kadang-kadang start daripada beginning, tapi tengok dia tengok keadaan. Kalau anda mempunyai sijil kelayakan dan anda ada pengalaman, anda tak akan mula dari bawah. Dia lain tau. Macam anda kalau masuk polis, kalau anda ada diploma, anda ada degree, anda terus akan naik sarjan, daripada sarjan mungkin boleh jadi inspektor. Dia akan mula dari atas. Bila kita cakap tentang kerjaya tukar ni, saya lebih kepada kalau anda ada paper pada diri anda. Yang tak ada paper tu, bila tukar kerja, itu biasa. Kena mula dari bawah. Dan memang susah lah nak mula dari bawah, nak kenal gerak-geri supervisor dia, supervisor yang bagaimana dan macam-macam lah yang kita kena belajar balik kan. Itu satu perkara lah. Kalau kita bekerja ni kita tukar kerja ni daripada satu kerja yang lain yang tidak memerlukan sebarang sijil pendidikan, tapi sijil kemahiran itu perlu. Itu juga akan juga value add kepada anda sendiri. Okey, kalau anda tukar daripada kerja mungkin McDonald cashier ke KFC cashier, memanglah kadang-kadang kena start daripada bawah. Orang baru nak kenal, orang belum kenal anda punya efisiensi kan. Bila orang tengok dia ni kerja cashier, bagus pun, boleh ambil order satu kali make queue 20 orang dia boleh clear dalam sekelip mata. Jadi baru orang nampak, orang akan belajar balik tentang diri anda kan. Itu nak kena buktikan lah. Okey, yang ini daripada okey, ini kiriman daripada pengirim. Selanjutnya siapa lagi tadi? Ju Joseph. Topik hangat. Kebetulan pula Casey, saya last month resign sebab pengurusan tak bagus. Tambah lagi bos kuat maki hamun pekerja. Wait, what's this? Dahsyat kalau bos maki-maki macam tu dahsyat kaki hamun pekerja kata dia mungkin banyak order masuk, orang sibuk buat kerja, bos sibuk nak marah-marah pekerja, order dari Pasaraya Sheng Siong makin banyak tapi bos tak mau ambil pekerja lebih. By the way, kilang tersebut supply barang untuk Pasaraya.
Oops, boy, Ju Joseph. Okey. Jadi ni masing-masing lah. Kalau bos, kadang-kadang ada bos macam tu. Dia macam kira captain lah dalam platoon ataupun anda punya commander lah. Come on, do it. Come on, run. Give me that 50 lad. Come on, pergi lari pegang pokok. Jadi ada orang memang tak boleh kena dalam kondisi tertekan tu. Jadi memang tak kena lah. Ada orang boleh dia boleh hidup macam tu. Yang ini kiriman seterusnya. Siapa lagi ni? What? 200? $20 je naik. Alamak. Saya ada jugalah kenalan-kenalan yang mana dapat tahu gaji naik $50, saudara. $50. Orang kata bersyukur. Bersyukur dengan tahu apa hak kita yang patutnya kita dapat. Lain bersyukur tu kita memang bersyukur. Alhamdulillah dapat naik gaji. Tapi hak kita, kenapa dapat 20? Kenapa tak naikkan 100? Saya dah buat macam-macam ni. Tulis KPI daripada A sampai Z tulis. Penat aku tulis, ingat Tapi itulah, naik gaji $50 je. Bersyukur memang bersyukur. Ingat, tapi kita kena tahu hak kita. Kita tak boleh diam, kita harus bersuara. Bersuara je lah. Lepas tu naik tak naik, sudah belakang cerita Okey, yang ini seterusnya. Okey, kejap kita akan sambung lagi. Hangat betul topik hari ini dengan topik bekerja. Kalau mungkin tak nampak poin saya, inilah poinnya. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Kami dah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Kami sudah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Ya, kita teruskan dengan Bual Champion. Mari kita Bual Champion. Mari kita Bual Champion. Mari kita Bual Champion bersama KC Champion. Mari kita Bual Champion. Mari kita Bual Champion. Mari kita Bual Champion bersama KC Champion. Okey, dalam Bual Champion pada malam ini, topik perbincangan tentang kenapa anda berhenti kerja. Dan topik ini tidak ada kena-mengena dengan sesiapa yang terasa yang makan cili dialah yang terasa pedas dia. Ini hanya kita nak tahu, dan ada kalanya kalau terasa tu bagus kita boleh improve memperbaiki diri kita sebagai seorang pekerja yang mungkin yang selalu ambil sambil lewa di tempat kerja, ataupun sebagai seorang majikan, seorang bos ataupun sebagai seorang management, kita boleh memperbaiki dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Adil dan saksama itu penting Ingat kata mendiang Lee Kuan Yew, seseorang itu harus dinaikkan pangkatnya dari segi meritokrasi. Dia tak boleh pilih kasih. Dia tak boleh sebab dia belanja aku banyak lunch tak boleh jangan Okey, yang ini
Bob Melaka, saya kerja sebagai pemandu bas dalam dunia pemandu bas ekspres. Ya, kalau tak ada kaki kipas bos memang tak sah. Oh, dunia pemandu bas ekspres yang tak ada kipas bos memang tak sah. Bos, anja bos. Ni bos ada teh bos. Sedap ni bos. Kipas tu biasalah. Tapi kadang-kadang kita baik dengan bos pun orang cakap kita angkat bos. Padahal kita memang naturally kita memang baik. Kita jumpa semua orang pun kita ni dianggap sebagai datuk bandar di tempat kerja. Sebab orang semua kenal. Bila jalan dekat koridor kan, how are you man? Hey, hi. Jadi kita punya secara alaminya kita memang macam tu. Tapi bila kita dengan orang lain kita sombong, tapi dengan bos, bos, apa ni, tadi I nampak dekat kereta you ada tek burung tau. So I dah tolong lapkan bos. Kurang hajar ni burung bos. Lepas I lap bos, I nampak burung tu tengah lompat-lompat. I kejar bos. Ni dia, ni burung dia. You nak I buat apa dengan burung ni bos? You cakap dengan I bos. Itu dia punya kaki mengangkat tahap maksimum ya. Jadi ada orang macam itu, jadi tak perwatakan dia tak balance lah, kan? Dengan kawan kerja yang satu pejabat ni, awak lebih suka, very serious, bersendirian. Tapi bila dengan bos, nampak kemeriahan dia, kemeriahan di hari raya. Okey, yang ini Muhammad Azhar interview Hans Ashri, suspek macam Telly dengan soalan-soalan Casey. Saya rasa biarlah beliau dedahkan sendiri di laman dia sendirilah ya. Sebab saya pun tak nak menyucuk-nyucuk menjadi penyucuk. Biar dia dedahkan, daripada situ dia dedahkan, kita boleh tahulah. Kalau dia sebagai individu dia nak simpan dulu, dia nak tenangkan diri, mungkin bolehlah ya. Sebab saya rasa dia ada sebab-sebab dia. Okey, saya pernah kena buang kerja kerana satu kesalahan. Sebelum tu saya dah kerja lebih dari apa yang perlu dibuat. Nak buat macam mana dapat majikan macam ni? Nampak? Itu antaranya. Kenapa dibuang kerja? Dekat kerja ni kadang-kadang dia macam-macam jenis bos atau kawan. Ada kawan dia okey dengan members, dia pergi kamcing bro jom kita pergi makan ni. Dan ada pula yang tiba-tiba dia tak buat salah ni. Bos suruh buat kerja, dia buat kerja. Bos suruh habiskan ni, dia habiskan. Dan tak ada masalah lah. Kalau ambil leave ada bukti, ambil leave, ambil MC, jumpa doktor yang legit, ada doktor, tak tukar-tukar doktor. Dan semua dia buat secara legal. Tapi tetap bos pandang dia serong. Seolah-olah bos ni tengok dia pekerja yang telah pun melanggar, tetapi bos tak boleh nampak kesilapan dia, hanya bos tak sukalah, benci. Itu problem sebenarnya. Saya pernah berhenti kerja tapi gaji saya naik selepas saya kerja dekat tempat baru. Tu boleh Casey jelaskan kenapa? Fawas. Gaji naik tempat baru, biasalah pengalaman. Pengalaman di tempat lama, pergi ke tempat baru dan dia akan naik gaji lah. Dia akan tanya, betul tak? Kalau anda mulakan kerja dari segi kerjaya profesional lah, profesional seperti technician, engineer, seorang mungkin seorang doktor dan sebagainya lah. Jadi kalau dalam kerjaya profesional ni yang mana anda bertukar kerja, anda akan naik gaji daripada pengalaman sebelumnya. Kalau sebelum ni anda bekerja dengan syarikat 1, 2, 3 turbine aeroplane servicing, kemudian ada tukar pergi ke syarikat satu lagi juga repair kapal terbang, dia tengok pengalaman anda daripada syarikat 1, 2, 3 ni, dia kata okay, I offer you additional, gaji you berapa sebelum ni? 3,000, okay, I kasih you 3,500, okay. Jadi pengalaman tu juga memainkan peranan. Yang ini daripada Gwen Jill, KPI tempat saya kerja macam ni lah, tapi sistem KPI dia pelik sikit. Sebab ada kawan ni bandai cucuk jarum dekat bos, cuma buruk orang dia sebut. Lepas tu bos refer dekat saya. Last saya kata bersubahat. Memang bos pilih bulu sebab dia sentiasa naik gaji lebih, padahal tak pandai sangat buat kerja. Yelah, saya sangatkanlah. Tapi kalau kita kawan hempas pulas, bos tak nampak. Kita and kawan berhempas pulas. Jadi inilah, kalau kita ada, dia gini tau, dalam pekerjaan ni, kerja susah, bos baik, majikan akan kekal. Dalam pekerjaan, kerja senang, bos, na'uzubillah, ya Allah, boleh biol bila pergi kerja. Pergi kerja stres, hari-hari stres, tapi kerja tak banyak lah. Orang boleh berhenti kerja. Ini kan pula kalau kerja banyak, bos, na'uzubillah, habis.
Ya, terima kasih pada yang ketawa. Jadi semua okey semua pada malam ni ya. Okey, bagus. Okey, bagus. Saya akan teruskan lagi sikit. Yang ini seterusnya daripada Bob Melaka, tiba-tiba dengan orang gelak seram pula Syaitan Durjana. Oh, nama dia seram Syaitan Durjana. Saya berhenti kerja sebab saya Syaitan Durjana. Tak adalah. Sebab bos suka cari salah pekerjanya. Ada je yang tak kena. Bila kerap disalahkan, so saya pun berhenti kerja dan meniaga sendiri. Katanya Alhamdulillah ya. Yang ini kiriman seterusnya. Siapa lagi ni? Management tak bagus. Azlan All Black. Kenapa dia berhenti kerja? Okey. Seterusnya kita dah baca awal tadi daripada kiriman Muhammad Norazin Muhammad Nazri. Tukar sebab nak naikkan gaji. Thanks SG from Malaysia here. Oh, Malaysian Jadi tukar kerja untuk naik gaji. Okey, alhamdulillah kalau rezeki anda di Singapura berbaloi 3.1 3:1 rezeki masing-masing. Tapi ingatlah, orang ingatkan kerja kat Singapura, oh gaji kau besar kerja Singapura 3 kali tapi orang tak tahu kena bangun pagi-pagi buta, kena mengharungi kesesakan dekat causeway. Mana orang tahu? Orang tahu tengok gaji bagus kita punya susah mana orang tahu tengah naik motor ni mata kena kantuk kelat. Saya kalau kerja kadang-kadang sebelum tu saya kerja pagi kan. Ada satu waktu tu saya kerja di radio pukul 6 pagi. Jadi pukul 5 gitu saya dah keluar rumah, 4:50. Dan bila saya lalu dekat Lebuh Raya, nanti ada satu bahagian ni, dia ada satu jambatan. Dan jambatan tu bawah tu ada tempat rehat, tempat motosikal untuk park rehat kalau hujan. Nanti bila saya lalu dekat jambatan tu, selalu saya akan nampak pekerja-pekerja ni, dia tengah duduk. Pekerja saya yakin daripada Malaysia, dia akan park motor dia dalam, banyaklah, dalam 10 motosikal kat situ. Semua akan baring dekat atas road. Baring dekat atas lantai tu, tepi road, untuk take a short nap. Sebab mereka tahu, kalau mereka keluar lambat, mereka akan mengharungi jam. Mereka keluar awal, terlalu awal, sampai kerja pun belum start, mereka ambil peluang dekat tepi tu, matikan motor dan baring sekejap. Dan itu kepayahan yang orang nak dapat, that 3:1 punya currency exchange Jadi jangan ingat orang semua duit gaji besar hidup senang tak semua orang Okey. Seterusnya Musafir lalu, hai Kesih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat ke udara, terima kasih. Fawas, mari kita bual champion. Ya betul. Seterusnya yang ini daripada Zaidi Nurul. Okay, Zaidi beri komen, I guess it's more to work politics from top management to low ball leakers. Boy seram. Ball leakers ni seram katanya, but are we talking about male or female boss? Oh yes, that definitely play a part. First of all, katanya Ria need to get hell out of Mediacorp so the bosses can stop using the lame contract clause excuses atau ibarat cerita P.Ramlee demokrasi terpimpin. Ini saya tak cakap pasal mana-mana stesen lah. Ini saya secara am, tapi ini beliau kasih komen dan masing-masing lah berpendapat Nantilah insyaAllah satu hari nanti kita akan buat lebih terperinci, fokus tapi ini more generic lah, kenapa anda berhenti kerja. Terima kasih pada Zaidi. Jur Aimah, dulu couple dengan department colleague, jodoh tak kesampaian, jadi saya campaklah surat. Masa tu baru 6 tahun kerja situ. Out of sight, out of mind, kata beliau. Alhamdulillah dah 15 tahun juga kerja dengan company yang sekarang ni. Kat sini pun majority more than 20 to 25 years of service. Mana-mana company kita kerja pun mesti ada yang management tak guna, kata beliau. Benefit kurang memuaskan, kerja meripik, office politics, ramai boot polisher, dan lain-lain lagi. Cekalkan hati dan pasang niat untuk cari rezeki yang barakah. Kalau ada buat silap, jangan malu untuk minta maaf, biarpun dengan orang bawahan kita. Kalau orang lain yang buat silap, forgive and forget, move on, move forward, jangan berdendam, kuatkan sifat. #tahan maki. Tak semua orang boleh Ini bab ni, it is all depends on orang tu punya principle in life. Ada orang punya principle in life is, I fight for my right. Okay, ada orang punya principle in life is, it's okay, life has to go on, we have to go on with life, kita harus bekerja, cari rezeki untuk anak. Jadi dia ada different school of thoughts. Ada yang betul-betul don't care, aku kerja je lah, apa kerja je lah. Ada yang tak boleh, I need to grow, and this place cannot allow me to, does not allow me to grow, katanya. Jadi depends lah. Tapi terima kasih atas perkongsian ini.
Yang ini kiriman. Seterusnya Subri bin Ibrahim. Sebelum tu ada yang berkongsi, apakah beza kereta dengan emak? Kereta boleh bawa jalan-jalan, emak boleh bawa ke syurga. Boleh kata bukanlah sikit. Bagus. Terima kasih atas peringatan itu ya. Subri bin Ibrahim, tak senang mana tadi kan. Tak senang jadi bos. Saya selalu bilang pada engineer saya, work willingly in everything we do. Okay, because I only have 2 eyes and I can't see everything behind me. InsyaAllah saya akan beri yang terbaik for the performance review and bonus. Jadi bos pun tak senang. Kadang-kadang anda dah buat keputusan, ada orang tak akan happy dengan keputusan awak. Kan? So, but again, sebagai bos, majikan, supervisor, manager yang manage the whole department, kena tepuk dada, tanya keikhlasan. Betul anda naikkan dia gaji sebab dia deserving ataupun anda pilih kasih. Kena tet. Okey, seterusnya. Yang ini Muhammad bin Abdul Manaf, orang berhenti kerja kerana tak ada masa untuk keluarga. Oh yes. Waalaikumsalam pada yang beri salam tadi. Yang ini seterusnya daripada sana sini situ. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa dan selamat berhari raya yang bakal tiba 10 malam terakhir. Jangan lupa semua perbanyakkan baca surah-surah dan solat jangan ditinggalkan. Hidup pasti berkat di dunia dan akhirat. Saya berhenti kerja kerana menjaga ibu. Moga-moga ibu yang tak sihat diberikan kesembuhan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada anda. Semoga ibu anda juga sihat ya hendaknya. Ya. Oh, a cat. Oh, cat lah. Oh, si Hayan ni dia suka gitu Dia suka masuk, nanti dia berbual dengan saya kejap, nanti dia keluar. Kita kena layan. Kalau anak-anak panggil walaupun hanya untuk sesaat, ibu, ayah, stop kita buat apa benda, kita tengok. Dari situ dia akan tahu. Sikit tu walaupun 1 saat awak attend tu dia akan rasa mak aku, bapak aku ambil berat pasal aku. Dia tak akan tahu anda ambil berat, awak cibuk dia berak, awak masakkan dia nasi. That's not. Itu adalah satu perkara yang dia tak pandang. Dia tahu tu benda akan berlaku. Tapi saat dia panggil tu lah, come here, I need your help, come. Nantilah. Habislah. Yeah. Jadi cuba bangun. Kadang-kadang pun berat juga ni, tengah buat ni kerja ni, tiba-tiba alamak, terpaksalah berhenti kejap. Jadi cubalah ya. Yang ini bos lama semua boleh claim bila dia dah mati. Bos baru take over dia tak kasih claim transport when you are required to come in as early as 5 or 6 am. Dia ingat gaji kita besar macam dia ke? Dia boleh cakap bukan selalu suruh masuk siang, habis naik taksi kita pula kena bayar. Tak tak patut. Tak patut. She rise yang berkongsi pengalaman. Claim-claim ni sensitif ya. Kalau bos cakap tak boleh claim sebab ala datang sekejap, 1 bulan sekali, 2 kali, sekali pun kalau kena datang sekali pun dalam sebulan, duit tetap duit ya. Okey. Nur Azam Muhammad Amin, ada bos yang kuat maki tapi hati baik sebab dia tahu kita ni kuat bekerja, cukup masa siap. Bos kuat maki tapi hati baik, macam mana tu? Gila kamu, kerja semua, kerja. Wah, dahsyat bos macam tu Okey, seterusnya management tak bagus and bos Haji Bakil KC berkira nak naikkan gaji pekerja, berjanji dengan pekerja nak bagi insentif kepada setiap pekerja bila sale target tercapai. Bila dah tercapai sampai saya berhenti terus senyap. Nang botinang kuih boti kuih punya bos. Azlan All Black. Tu satu. Jangan kasih empty promises kepada pekerja-pekerja anda. Itulah saudara. Banyak. Terima kasih. Banyak komen ni saya dapat ni. Jawapan katanya di sini Nur Azam Amin. Jawapannya buat kerja kena ikhlas. Walaupun naik gaji 50 baru kita rasa bersyukur. Kod KC. Betul. Saya tak cakap jangan bersyukur. Ya. Dia gini tau bersyukur dengan fight for our rights is two different thing. Misal kata kalau kita sekarang ni hidup susah. Contoh ini saya kasih contoh ini kita keluar daripada konteks bekerja lah Hidup susah. Setiap bulan pemerintah kasih kita duit $300 untuk hidup kan, untuk biaya makan, minum, duit transport.
government kasih lah contoh lah, every month $300 lah. Dah lah, alhamdulillah KC, bersyukur lah KC. Dah dapat 300, bersyukur. Cuba bayangkan kalau anda tukar, you have the right to work, anda boleh bekerja sekarang. Awak keluar bekerja dan 300 tu dah tak dapat. Tapi awak punya gaji sekarang jadi 1,800 kerana anda bekerja. So bersyukur is one thing, but to fight for your right, untuk bekerja, kalau awak cakap government kasih duit, awak cakap I don't want your money, I want you to help me find a job. Nampak tak? Orang bersyukurlah government nak kasih 300. But if you ask the government untuk suruh you, bantu you cari kerja, bukankah lebih baik you dapat keluar, and then active mind means active mind, active soul, active physical, being physically active. You keluar pergi kerja, you bangun pagi, it is good for everything, untuk semua. Dan kalau anda duduk rumah je hanya dapat bantuan 300 setiap bulan, bersyukurlah. But takkan jadi apa-apa lah. So daripada you duduk rumah, you minta government untuk tolong you cari kerja, gaji cakap 2,000, 1,800, 2,000. Ada difference, ya. Jadi bersyukur memang setiap apa yang kita terima bersyukur. Tapi kita boleh sebenarnya berusaha lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk mendapat apa yang kita boleh dapatkan sebenarnya, ya. Jangan kita kalah dengan perkataan bersyukur. Memang bersyukur, tapi itu satu yang saya ini pandangan saya lah, sebagai individu ni, kita selalu ni kalah bila bab bersyukur. Oh, dah dapat bersyukur lah. Memang alhamdulillah bersyukur, tapi aku rasa aku boleh dapat lebih banyak ni, aku kena usahakan lah. Jadi gitulah. Okey, jadi terima kasih atas sumbangan kata-kata anda semua. Ya, sekarang ini saya tahu musim COVID, banyak syarikat, ya, seperti yang kita tahu, dunia dilanda dengan recession, ya. Banyak pekerja, syarikat downsize daripada manpower yang begitu ramai, dia downsize kadang-kadang sampai setengah. Disneyland, kita tahu kan, syarikat Disneyland telah pun downsize dan membuang pekerja-pekerjanya. Disneyland tidak boleh beroperasi seperti biasa kerana kita pun tahu di Amerika keadaan lockdown, COVID semakin teruk. Dan oleh kerana itu, untuk sustain the company, yang kalau mana Disneyland ini dikeluarkan kenyataan yang saya terbaca melalui channel News Asia, Disneyland kalau teruskan operasi, maknanya walaupun Disneyland tu tak aktif, tapi dia tetap menyimpan pekerjanya, setiap bulan dia akan, bulan atau tahun, minta maaf kalau saya salah, akan kerugian $500 juta USD, ya, USD dollar. Jadi lebih baik dia buang pekerja supaya dia dapat selamatkan syarikat tu. Kadang-kadang sometimes kita tengok, oh lama tak baik kena buang, but the boss also is mencari rezeki juga dia kan. Jadi sekarang ni tengah musim COVID, orang kena buang kerja, gaji kena potong, berjimat lah, ya. Dan begitu juga dah boleh beli, mula boleh shopping untuk beli home base food. Dia boleh order sekarang, boleh sokong lah home base owner yang meniaga untuk menjual makanan, dan kita sama-sama lah tingkatkanlah ekonomi ekosistem home base ni dan bantu sesama antara satu sama lain. Sebab ada yang dah dibuang kerja ataupun diberhentikan kerja, sekarang dah mula home base, buat tu makanan ini, buat makanan tu, hanya untuk menyara hidup dan menampung keluarga. Jadi sokonglah sama-sama, ya. Jadi terima kasih atas perkongsian anda, banyak sangat saya terima kat sini. Dan yang penting sekali, saya harap pada malam ini kalau yang pekerja, anda tepuk dada, tanya diri, adakah anda seorang pekerja yang bagus, yang mematuhi segala permintaan yang disuruh. Kalau anda seorang bos, adakah anda seorang bos yang prihatin, yang pilih kasih? Ingat, apa-apa pun nanti kalau kita mati, kena jawab, pilih kasih tu, sebagai seorang bos, kena pilih jawab, kena jawab, pilih kasih, tidak prihatin, ya. Pilih kasih paling saya tak sebulu, TSB, tak sebulu. Kalau ada bos pilih kasih, dengan yang A, B, C, dia tekan, dengan D, dengan E, oh okay, it's okay, never mind. Bila A, B, C komplain pasal D datang lambat, okay, tapi tak buat apa, kan? A, B, C buat benda sikit tersalah lah mungkin, salah spelling pun boleh kena, main ke apa?
Nang botinang kuih lah. Jadi terima kasih pada semua dan kita jumpa lagi. Kejap lagi jumpa 12.30 malam dalam Malam Seram. Kita dah pun nak konklusi Bual Champion. Jangan lupa terus tinggalkan komen dan berkongsilah ya apa jua pendapat pandangan anda. Dan selamat berpuasa. Kita pun dah masuk hari ini dah pun masuk 13 hari bulan 13. Dah masuk hari yang lagi 9 hari lah Kita dah masuk hari berikutnya. Lagi 9 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan selamat berpuasa pada semua. Dan selamat berkiam. Kalau ada yang nak berkiam nanti, kita jumpa dalam Malam Seram 12.30 malam. Terima kasih dan bye-bye. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion bersama Casey Champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion. Mari kita bual champion bersama Casey Champion.